Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita menyambung lagi sirah para rasul, yang mana kita mengambil balik kisah Nabi Sulaiman AS kemarin, yang mana hari ini merupakan part 3, bahagian ketiga kepada kisah Nabi Sulaiman, insyaAllah, dan juga merupakan bahagian terakhir lah untuk Nabi Sulaiman, insyaAllah, pada petang ni. Tuan-tuan, kemarin kita dah cerita bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman bila mana dia bertembung dengan kerajaan Sabak, kerajaan Puteri Balqis tu, yang kata Sheba, Queen of Sheba tu, Puteri Balqis, yang mana Allah rakam dalam Al-Quran bila mana Nabi Sulaiman jemput Balqis mai. Yang mula-mula dia tak mai, dia hantar hadiah ya, dan rasuah dengan hadiah. Maka Nabi Sulaiman jadi murka. Kita ringkas dah cerita kemarin tu. Kemudian akhirnya dia mai juga. Bila dia nak mai tu, Nabi Sulaiman buat mesyuarat dengan para pembesar dia. Nabi Sulaiman tanya para pembesar dia, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kamu yang boleh bawa mai aras dia, tahta dia, sebelum dia sampai kepada aku, kan? Ada dua golongan. Yang pertama Ifrit. Ifrit kata, aku boleh atika bihi, aku boleh bawa mai aras tersebut qabla an taquma min maqamik, sebelum tuanku bangun daripada kerusi. Kemudian orang yang kedua pula, Allah rakam dalam Quran, allazi indahu ilmun minal kitab. Ada seorang lelaki ni yang dalam dada dia ada ilmu kitab, yang dia kata, saya boleh bawa mai atika bihi qabla an, aku boleh bawa mai tahta tersebut sebelum tuanku buat apa yartadda min kata lelaki ni, saya boleh bawa mai tahta tersebut sebelum tuanku kedipkan mata. Qablaan yartadda min tarfuk, satu kedipan mata ni boleh bawa mai. Baik, kita berhenti di situ. Kita dah cerita kemarin akhirnya apa berlaku. Ada yang kata tafsir dia kahwin, ada tafsir kata Puteri Balqis kahwin dengan orang lain. Tak apalah, kan cuma dalam Quran kata Puteri Balqis masuk Islam, tu ya. Kalau kita nak pakai rujukan yang luar, yang Israeliat, yang lama ni, dicerita macam-macam. Jadi kita nak berhati-hati dalam rujukan kita, maka tak payahlah kita cerita yang dalam Quran dan yang dalam hadis. Kalau ada rujukan lama pun yang tidak berkisar tentang akidah. Baik, hari ini kita masuk apa yang jadi seterusnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 101 ke 102 cerita tentang satu ayat yang cukup popular. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikut wattaba'u ma tatlu syayatin, apa yang diajarkan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, di waktu zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Apa yang syaitan ajak sewaktu zaman Nabi Sulaiman ini? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu bukanlah kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimanin nas, dia mengajarkan manusia sihir. Syaitan ini mengajarkan manusia sihir. Baik, yang pertama kita pergi kepada asbab bunuzul ayat itu. Kenapa ayat ini turun? Kerana di zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi dekat Madinah, mereka duk cerita, duk sebar berita, kata duk beriman buat apa kat Rasulullah. Sedangkan Nabi Sulaiman yang kata sama-sama Nabi dengan Rasulullah pun kafir. Orang Yahudi pergi sebar cerita dekat orang Islam dekat Madinah ni, bagi tahu kata, hampa try tanya Nabi hampa Muhammad, betul tak Sulaiman tu kafir? Sebab apa? Dalam Old Testament, dalam Bible rujukan lama, Old Testament, kitab Raja-Raja, pasal ke-11 ayat 1 sampai 10, cerita pasal Nabi Sulaiman ni. Dia ni selepas habis menikah dengan Balqis, Allah jadi murka kat dia sebab dia menikah dengan 300 orang isteri, 700 orang anak. Maka dia pun mula sembah berhala, main sihir. Dalam Bible ni, dalam Old Testament, perjanjian lama, kitab Raja-Raja, juzuk 11 ayat 1 sampai 10, cerita yang tu. Maka orang Yahudi pegang Nabi Sulaiman kafir sebab telah syirik, sembah berhala, mensihir. Maka turun ayat ini untuk clarify balik, untuk cerahkan balik, bagi tahu yang Nabi Sulaiman bukan kafir. Sedangkan yang kafir adalah syaitan, kerana syaitanlah yang ajak manusia sihir di zaman Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman. Apa yang Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman boleh tundukkan angin, fasakharna lahur riha. Nabi Sulaiman boleh tundukkan angin kerana mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turun ayat itu untuk clarify benda ni. Baik,
Kita kembali balik kepada yang cerita ni, apa yang jadi sebenarnya. Tuan-tuan ingat, saya cerita daripada episod 1 lagi zaman Nabi Sulaiman, yang saya kata Nabi Sulaiman minta kepada Allah, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, aku nak kerajaan yang tak pernah Allah bagi kat orang lain sebelum dan sesudah. Maka Allah Ta'ala bagi bawah kerajaan Nabi Sulaiman ada jin, ada manusia, ada binatang. Maka mereka boleh berkomunikasi antara mereka. Apa berlaku? Jin dan iblis ini ambil kesempatan. Mereka ajak kepada manusia ilmu sihir. Nampak? Tu yang saya kata harga yang mahal yang perlu ditanggung dengan benda ni. Bila jin dan manusia duduk dalam satu komuniti, jin dan iblis ni tak duduk diam. Dia ajak manusia ilmu sihir. Apa dia buat? Tuan-tuan, sihir bermula bila? Sihir bermula dalam tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia, ingat tak kita cerita Nabi Ibrahim AS. Tamadun Mesopotamia ni bermaksud, Mesopotamia ni bukan negara, dia tamadun. Macam kita sekarang tamadun milenium. Dalam dia ada Malaysia, semua negara dunia ni kan. Tamadun Mesopotamia berlaku di satu tempat di Iraq, yang dalam dia ada banyak negara. Dalam dia ada negara Assyria, dalam dia ada negara Akkadia, dalam dia ada negara Babylon, dalam dia ada negara Sargon. Ini dalam tamadun Mesopotamia. Nabi Ibrahim dikatakan daripada Babylon. Dan Babylon, siapa lagi yang dalam Babylon? Raja Namrud. Baik. Dalam zaman Raja Namrud inilah adanya malaikat yang diturunkan. Ini tafsir. Ada kata malaikat turun selepas pada tu. Wa ma unzila min bibabila Harut wa Marut. Malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan ke dua malaikat, ya? Allah turunkan dua malaikat, dua malaikat Bibabil ke negeri Babylon, Harut wa Marut. Malaikat Harut dan malaikat Marut. Baik. Tafsir yang pertama kata Harut dan Marut memang malaikat. Tafsir yang kedua kata Harut dan Marut ini orang alim, tetapi terlalu baik sampai orang gelar mereka malaikat. Kita tak payah bahaslah yang tu. Kita pegang dalam Quran kata malaikat, tak apalah. Kita ambil dua-dua lah. Kita tak payah bergaduh yang tu. Cuma bila Harut dan Marut turun, dia mengajarkan ilmu sihir kepada orang-orang di Babylon. Baik. Kalau betul ajak ilmu sihir, kenapa malaikat boleh ajak ilmu sihir? Baik, ini nak apa betul dia? Kerana apa? Kerana dalam ayat tu sendiri, malaikat dua orang ni dah buat satu, orang kata declaration dah declare dah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta, dan mereka itu tidak mengajar sesiapa pun hatta sehingga kan mereka mengatakan inna nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah, kami ini ujian, kami ni Allah hantar untuk uji kamu saja. Fala takfur, jangan kamu ikut kami. Nampak? Depa turun ajak sihir, tapi depa pesan dekat orang Babylon jangan ikut. Yang ni ujian saja. Allah hantar kami sebagai ujian, jangan kufur. Jangan ikut. Mana, tuan? Habis tu apa signifikannya Allah buat macam tu? Hantar malaikat suruh cerita sihir tapi tak bagi ikut. Kalau orang tanya macam tu, tuan-tuan, kita jawab macam ni. Kenapa pegawai AADK, pegawai dadah turun pergi sekolah-sekolah cerita pasal dadah? Ni dadah ni, ni dadah ni, ni dadah ni, nak makan dia macam ni, nak makan dia macam ni, tapi jangan makan Macam tu Malaikat turun ajak sihir, terang. Siapa terang? Terang nak bagi kenal, jangan bagi ikut. Orang ni kalau dia baik sangat, dia tak pernah tengok dunia jahat, dia senang kena tipu. Maka malaikat turun nak bagi tahu yang ni lagu ni sihir. Kalau ada sebelah berita ni sihir, kalau ada jampi serapah he ni sihir, kalau api ni sihir. Nak ajak gitu. Dan macam ni sihir ni, hangpa jangan ikut macam tulah. Macam kita lah terang pasal dadah. Okey, yang ni dadah jangan ikut. Macam tu. Maka terang. Baik. Tetapi apa depa buat? Depa nak belajar juga. Nak belajar juga, maka malaikat dah settle dah. Dia dah beritahu kami dah abang dah jangan belajar. Hampa nak belajar juga, aku ajak. Pasal Allah nak test. Maka depa belajar. Ilmu sihir tersebut boleh buat apa? Wa ta'allamuna ma, depa belajar ilmu yang buat apa? Minhuma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ilmu yang boleh memisahkan seseorang itu dengan pasangannya. Ayat ini kita boleh ambil pengajaran dia apa? Ultimate objektif. Objektif utama ilmu sihir adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Tuan-tuan ingat itu. Sihir ni tidak ada lain, tujuan dia adalah nak memisahkan orang dan pasangan dia.
suami dengan isteri dia, anak dengan ayah dia, adik dengan abang dia, sahabat dengan sahabat dia, jiran dengan jiran dia. Ini matlamat utama ilmu sihir. Peniaga dengan pembeli dia. Itu saja. Sihir tak ada niat lain. Niat dia adalah nak memisahkan orang itu dengan pair dia. Itu tujuannya. Dia malah sihir pemisah ke, sihir angin ke, sihir apa pun. Last kali tujuannya dia nak memisahkan. Dia tak semestinya suami isteri saja. Adik-beradik boleh, keluarga boleh, peniaga, pembeli boleh. Tujuan sihir nak memisahkan. Allah sebut dah. Dan Allah kata apa? Wa yata'allamuna ma yadurruhum la yanfa'uhum. Depa belajar ilmu yang langsung tak ada manfaat kepada depa, melainkan mudarat semata-mata. Dalam Al-Quran, ayat yang lain bila Allah cerita pasal arak, Allah kata apa? Arak itu haram, tetapi dia ada manfaat. Ingat tak perkataan tu kan? Tetapi kata Allah, manfaat arak lebih sedikit daripada mudarat dia. Mudarat dia lagi banyak. Allah mengaku siap-siap, alkohol ada juga manfaat, tetapi keburukan dia lagi banyak, maka haram. Tetapi sihir, Allah sebut totally tak ada manfaat langsung. Tuan-tuan tengok orang main sihir, bila dia tua apa jadi kat mereka? Tak ada apa-apa. Orang yang boleh tarik duit, orang yang silap mata bakat-bakat kertas jadi duit, mereka pun miskin. Tuan-tuan, mereka pun tak ada apa. Ini yang Allah nak tunjuk, tak ada manfaat langsung. Boleh bantu orang bahagia, esok-esok dia tu cerai. Tuan-tuan, ini orang yang main sihir. Tidak ada nilai kepada mereka. Akhirnya mati terbuang dia. Dan sihir masuk, pertama kali masuk di kota Babylon dan dibawa ke Mesir. Nah, ini saya cerita sejarah dia ni. Dan dibawa ke Mesir. Apa berlaku di Mesir bila Nabi Yusuf masuk? Kita cerita dah sebelum tu. Nabi Yusuf masuk, maka di Mesir orang Kibti ini memang mempraktiskan sihir. Bila kita cerita pasal Nabi Musa, ingat tak? Allah bagi tongkat Nabi Musa boleh jadi ulang. Kemudian Fir'aun kata apa? Inna haza la sahirun alim. Musa ni pandai sihir, kan? Kemudian dalam cerita pasal Nabi Musa, cerita banyak pasal sihir. Kerana apa? Kerana dalam tamadun Mesir ketika itu sihir sangat dominan, sangat popular. Baik. Kemudian bila dibawa kepada zaman Nabi Sulaiman, sambung lagi ni zaman ni. Bawa kepada zaman Nabi Sulaiman, orang-orang Israel yang saya kata 12 orang, 12 suku yang Nabi Musa buat keluar ni, kita dah lalui zaman Nabi Yoshua, Nabi Samuel, Nabi Uzza semua ni kan. Ni geng ni juga lah ni. Sampai zaman Nabi Sulaiman, depa bawa lagi ilmu sihir di Mesir. Macam ni lah. Orang Israel ni, depa belajar sihir di Mesir dulu ni, zaman moyang depa Nabi Musa. Yang zaman Mesir ni pun ambil daripada zaman Babylon. Boleh nampak? Ikut tak? Babylon pergi Mesir. Mesir mereka bawa main Baitul Maqdis. Bawa masa bila ni? Masa yang mereka keluar dengan Nabi Musa tu lah. Mewarisi cucu, turun pi cucu, turun pi cucu, turun pi cucu. Sampai zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang bersatu jin dengan manusia. Maka lesen besar lah. Selama ini perantaraan dengan jin secara gaib. Sekarang boleh berdepan. Jadi bila jadi lagu tu, lagi rancak sihir mereka. Bila lagi rancak, Nabi Sulaiman perasan benda ni, Nabi Sulaiman buat keluar satu akta OSA, akta dokumen rahsia rasmi kerajaan. Semua buku-buku sihir dia kutip, dia rampas dan dia simpan. Sihir diharamkan, syirik. Maka kutip semua ilmu sihir, kitab sihir jin dan kitab sihir manusia, dia simpan di mana? Dia simpan di bawah tahta dia. Simpan di bawah tahta dia. Maka tidak ada siapa-siapa yang boleh buat sihir. Tetapi jadi fitnah kepada Nabi Sulaiman bila iblis dan jin mula sebarkan rumus kata Nabi Sulaiman sebenarnya dia lah yang buat sihir. Dia tak mau orang lain potong sihir dia, maka dia rampas kitab kita, dia seorang je. Allah jawab balik Nabi Sulaiman itu mukjizat, bukannya sihir. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mengaji syariah, ulum Quran, dia ada satu bab dia kata muhasabah ayat. Kenapa ayat ini duduk lepas ayat ni? Kenapa ayat ni duduk lepas ayat ni? Kenapa ayat Nabi Sulaiman bukan kafir? Selepas ayat itu Allah cerita pasal malaikat dekat Babylon ni. Sedangkan Harut dengan Marut duduk zaman Babylon, zaman sebelum tu. Nabi Sulaiman zaman lepas tu Baitul Maqdis. Kenapa? Allah nak bagi tahu bila rakyat Nabi Sulaiman bagi tahu Nabi Sulaiman ni kafir dan main sihir, Allah jawab balik. Yang Nabi Sulaiman itu mukjizat, yang sihir itu ni, yang Harut Marut ni. Nampak? Allah nak bagi beza. Nak bagi orang faham perbezaan. Nabi Sulaiman ni mukjizat, yang sihir ni yang Harut Marut ni. Nampak tuan? Baiklah. Tinggi sikit lah petang ni no. Maka tak apa. Maka mereka pun fahamlah yang Nabi Sulaiman ini bukan mengamalkan sihir, tapi mengamalkan mukjizat. Baik. Apa berlaku selepas tu?
Sampai satu peristiwa Allah sebut dalam Quran dalam surah Sabah ayat 14, kata Allah, falamma qadaina alaihil maut, dan bila mana sampai kematian kepadanya. Siapa? Nabi Sulaiman. Madallahum, tidak ada siapa-siapa yang tahu akan kematian dia illa dabbatul ardu, melainkan binatang yang melata. Ada kata semut, ada kata kategori itulah. Ta'kulu, yang mana makan min si'atah, tongkat dia. Cerita dia macam ni, Nabi Sulaiman menjelang kematian dia, dia masuk dalam bilik dia yang saya kata mihrab, bilik tempat dia semayang tu. Dia berdiri pegang tongkat. Maka dia duduk lama di situ. Jin ni duduk tengok dia, duduk pusat tengok, dia buat kerja, dia takut. Rupa-rupanya malaikat Nabi Sulaiman ketika mana dia duduk macam tu, dia Allah tarik nyawa dia ketika tu. Subhanallah, dan dia tak jatuh, dia stay di tongkat dia. Jin duk ingat kata dia hidup lagi. Ifrit semua ni duk ingat dia hidup. Maka dia buat kerja lah. Sampai satu ketika bila dah terlalu lama, ulat duk makan tongkat Nabi Sulaiman. Akhirnya patah tongkat itu dan Nabi Sulaiman jatuh. Jin tengok-tengok, rupanya Nabi Sulaiman dah wafat lama dah. Dah bertahun dah wafat. Dalam Quran Allah rakam. Jin kata, kalau kami tahulah dia wafat lama dah, kami tak tunggu tang ni, kami tuang lama dah. Tapi duk ingat Nabi Sulaiman dah lagi. Itu yang dia tunggu buat kerja no. Rupanya dah wafat lama dah. Cuma dia stay berdiri di situ. Bila ulat makan tongkat dia jatuh, jin tengok-tengok baru jin kata, "Lah, rupanya kita kena tipu." Apa makna ayat ni? Apa dalil dia? Jin pun tak tahu perkara ghaib. Yang tu maksud dia. Maka jangan duk harap kat jin, jin pun tak tahu perkara ghaib. Sebab kalau jin tahu perkara ghaib, dia mesti dah tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Dia pun tak tahu. Dia pun kena bohong. Baik. Tuan-tuan, sikit lagi. Selepas Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel terpecah dua. Ni yang nak hubung dengan kita ni. Kerajaan Bani Israel terpecah dua. Kan Bani Israel ada berapa orang? 12 orang, 12 suku. Ruwaibil, Syamu'un, Zabalun, Yahuza, Yashakhar, Ashir, Jad, Dan, kemudian Naftali, dan siapa lagi? Kemudian ada Bunyamin dan Yusuf, 12 orang. 12 keturunan ini ikutlah Nabi, keluar dengan Nabi Musa, kemudian hiduplah sampai zaman Nabi Sulaiman. Semua ni zaman Nabi Daud masuk di kerajaan, zaman Nabi Sulaiman pimpin kerajaan. Lepas Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Israel berpecah dua. 10 suku pi jadi kerajaan Israel Utara, 2 suku kerajaan Israel Selatan. Macam Korea Utara, Korea Selatan ni. Depa 12 beranak, 12 beradik, yang 12 suku yang besar lah. Masa tu dah berjuta orang dah lah. 12 suku pi jadi kerajaan Israel Utara, 2 suku kerajaan Israel Selatan. Tuan-tuan clear yang tu? Sebelum saya nak pergi ni, dia tinggi sangat ni. Baik. Yang 10 ni diserang oleh Raja Akadia ataupun nak sebut Raja Assyria, tak apalah, tapi diserang. Akhirnya 10 suku kerajaan Israel Utara ini ghanam dan dia hilang dalam rekod sejarah dunia. Orang tak tahu mana dia pergi. Satu. Kerajaan Israel Selatan 2 suku. Siapa dia? Suku Yahuda dengan suku Bunyamin. Dan 2 suku inilah yang ada dekat Yahudi mainstream sekarang ni. Yang Yahuda yang jahat Zionis ni, yang ortodok yang baik-baik sikit ni, yang Bunyamin tu. Yang 10 lagi, suku Yusuf, suku Ruwaibil, suku Syamu'un, suku Zabalun, suku Yashakhar, Jad, Dan, Naftali hilang. Baik, maka dia cari 10 ni hilang. Kenapa mereka cari? Dalam kitab perjanjian mereka, dalam 10 yang hilang ini, satu akan bunuh mereka balik di perang akhir zaman nanti, yang dikatakan keturunan Nabi Yusuf. Maka siapa pun yang mereka jumpa, mereka akan pergi cari. Mereka telah masuk jajah Afghanistan, mereka telah masuk jajah Amerika. Dulu Amerika yang duduk adalah Red Indian. Kenapa mereka pergi masuk jajah Amerika? Mereka syak bangsa Red Indian itu adalah keturunan Nabi Yusuf. Akhirnya tak terbukti, tak ada jawapan, salah. Dan dia mendiami terus. Amerika tu negara apa? Tuan-tuan, orang muda lah saya tanya ni. Disebut sebagai negara Uncle Sam. Sam tu siapa? Samiri ya. Samiri yang Nabi Musa halau. Kan saya kata rekod dia berhenti di situ. Tinggi sikit lah. Di situlah. Baik. Bila pergi di Amerika, cek Red Indian bukan. Masuk Afghanistan. Dan akhirnya tuan-tuan, dia masuk ke Kepulauan Melayu. Nak cari keturunan saki-baki Nabi Yusuf ni. Keturunan di Kepulauan Melayu yang kata Bani Jawi ni. Baik. Dan ilmu apa yang mereka pakai?
Selepas Nabi Sulaiman wafat, saya cerita tadi, ilmu sihir yang Nabi Sulaiman kutip, simpan di bawah akta rasmi tu, duduk bawah tahta dia. 1099 Masihi berlaku apa? Perang Salib pertama, The Knight Templar. Tentera unit elit, komando tentera Kristian masuk ke Masjidil Aqsa, pi tahta Nabi Sulaiman, korek ambil kitab tersebut. 1099 Masihi. Dan mereka perlukan 20 tahun untuk terjemah dan susun balik kitab tersebut dan amalkan kitab tersebut. Tahun 1119 Masihi, mereka mengasaskan satu pergerakan yang nama dia Illuminati. Dan kitab itu diambil daripada zaman bila? Zaman Babylon. Zaman Babylon ni zaman orang buat bangunan tinggi-tinggi guna batu. Tuan-tuan ingat saya cerita yang mereka boleh pecah gunung buat istana, pecah gunung buat rumah, buat piramid, buat semua tu. Itu zaman tersebut, zaman Babylon. Orang yang ada ilmu itu campur dengan ilmu sihir, mereka disebut sebagai tukang batu yang free. Batu ni mesin. Free ni free lah. Free mesin. Tukang batu free yang macam saya, macam kita lah, penulis bebas. Freelance writer, penulis free macam tu. Maka ilmu Freemason yang diambil balik oleh Illuminati, sampai sekarang mereka meneruskan dan kontrol dunia menggunakan sihir-sihir tersebut. Dan sampai sekarang lah tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok macam mana mereka kontrol dunia. Anak-anak kita ikut perangai mereka, senang mereka boleh goda pemikiran kita. Bulan puasa ni tuan-tuan, negara Islam berpecah. Saudi, UAE, Bahrain, kepung Qatar, boykot Qatar. Ini apa benda ni tuan-tuan? Ilmu permainan fikiran ni. Sihir tersebut meracuni pemikiran. Mereka boleh kontrol apa yang mereka nak kita tahu, kita akan tahu. Apa yang mereka nak kita tak tahu, kita takkan tahu. Walaupun benda tu betul. Ini ilmu sihir mereka. Sampai sekarang dipraktikkan. Bermula bila ni? Zaman Nabi Sulaiman tu. Sampai sekarang tuan-tuan kegiatan ini berterusan kerana apa? Kerana mereka akan meneruskan misi mereka nak cari keturunan Nabi Yusuf. Yang ada setengah kata Melayu, setengah kata Afghanistan. Saya tak minat sangat cakap bab tu sebab saya takut nampak macam mesyuarat perkasa. Tapi kalau kata Melayu pun Melayu lah, tak apalah. Nak buat lagu mana kan, kalau rezeki kita. Tapi yalah, Melayu pun antara bukti dia persamaan Melayu dengan Israel sikit kan. Sebelum kita tutup lama petang ni, Melayu dan Israel adalah satu-satunya bangsa yang sangat resis. Sorry to say lah, Melayu resis tuan, sorry lah. Melayu dia memang resis sikit. Sama Israel. Israel punya resis sampai tahap dia bermusuh dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah tak lantik Nabi terakhir dalam kalangan Bani Israel. Allah lantik Nabi Muhammad, Arab. Dia musuh dengan Allah kerana tu. Baik, pertama. Yang kedua, Melayu dan Israel apa persamaan mereka? Persamaan mereka adalah mereka ini sangat gemar dan sangat dominan dengan benda-benda mistik. Melayu ya tuan-tuan yang benda-benda mistik ni. Nah, buat ni jampi ni keluar malam ni, jadi malam tu tepung apa macam-macam. Israel dengan Melayu sama bab tu. Kita ada bomo daripada Syaman. Sama. Yang ketiga, Melayu dan Israel adalah satunya bangsa yang dia cepat naik. Mana ada negara dalam dunia yang baru merdeka tak sampai 50 tahun dia dah terkenal di mata dunia, melainkan Malaysia, Israel. Persamaan dia. Itu je saya tak kata dia pandai-pandai ke, itu biar sains kaji. Tapi persamaan itu ada. Tuan-tuan boleh nilai sendiri betul ke tak betul apa yang saya kata. Baik. Mudah-mudahan kita dapat aman dan sampaikan. Itu sedikit sebanyak tentang kisah yang berlaku zaman Nabi Sulaiman yang rentetan dia bawa sampai sekarang. Esok insya-Allah kita akan sambung Nabi. Saya cerita tu lah. Esok Nabi Ilyas, Yunus sekali terus. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Muhammad kita akan cerita 2 hari. Takat hari Jumaat. Hari Sabtu kita dah tak ada dah. Boleh tuan? Maka siapa yang dah start cuti ni boleh perhabis lah hari-hari terakhir ni kita punya kuliah para Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.